Britain akan mula memberikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech minggu depan selepas mendapat kelulusan oleh Agensi Perundangan Perubatan dan juga Penjagaan Kesihatan atau MHRA. Dan Setiausaha Kesihatan Britain, Matt Hancock, memaklumkan selepas menjalankan ujian klinikal selama beberapa bulan dan menganalisis data, MHRA merumuskan vaksin terbabit memenuhi standard kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan. Dan untuk melihat secara lebih luas, mengulas berkaitan dengan perkara ini, bersedia secara Skype ketika ini Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar ketika ini. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, ya saja. Datuk, melihat kepada perkembangan dan juga berita ini, United Kingdom menjadi negara pertama yang meluluskan vaksin COVID-19 daripada Pfizer dan juga BioNTech dan akan mula menggunakan vaksin itu seawal minggu hadapan. Dan melihat kepada apa yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam yang memaklumkan akan melihat kepada tahap keberkesanan dan juga kualiti vaksin COVID-19 yang digunakan di United Kingdom sebelum membuat sebarang keputusan. Dan juga dalam konteks di Malaysia khususnya, berapa lama untuk kita melihat tempoh bagi memastikan vaksin tersebut betul-betul selamat, Datuk? Ya, pertama langkah United Kingdom untuk kerajaan Britain itu adalah satu langkah yang terkedepan untuk negara mereka. Pertama, yang kedua, mereka juga telah mengkaji semua data-data keselamatan dan keberkesanan tersebut. Untuk kita sebenarnya, kita masih belum dapat lagi data-data berkaitan dengan kajian pendapatan daripada keberkesanan ataupun keselamatannya, terutama di negara asal, di tempat ujian dan juga di negara kita. Jadi kenyataan Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan mengatakan bahawa kita terpaksa menunggu dulu adalah satu keputusan yang baiklah. Kita pun tidak perlu tergesa-gesa ya. Kita mesti ingat bahawa kajian dilakukan di negara luar dan mereka ada mempunyai kumpulan tertentu. Jadi sebaiknya saya rasa bila kerajaan United Kingdom telah mula melaksanakan minggu depan, jadi kita akan lihat perkembangan terutama dari segi side effect atau kesan sampingan vaksin tersebut, dan ini mungkin dapat kita pelajari dan kita bersuai untuk duduk negara kita kemudian nantilah. Ya, saya. Dan juga Datuk, dari segi logistik kita lihat perkara ini, bagaimana pandangan Datuk? Adakah Malaysia bersedia untuk menerima bekalan vaksin berkenaan? Ya, kalau kita lihat saya lihat plan ataupun perancangan yang dibuat oleh kerajaan Britain itu memang mereka telah susun sejak awal. Jadi kita pun ya, sebab kemampuan kita dahulu kita tidak pernah menguruskan vaksin yang memerlukan tahap penyedukan yang terlalu tinggi, mana 70 ya. Jadi kita memerlukan logistik dari segi transportation, angkutan, dari segi penempatan vaksin, storage, dan terutamanya dari segi program nanti. Sebab kita nak melakukan di seluruh negara, jadi kita punya logistik itu memang mesti up to date lah masa kita nak lakukan suntikan secara massal nanti. Ya. Dan juga syarikat farmaceutical Moderna yang yakin kira-kira 20 juta dos vaksin COVID-19 akan diperolehi sebelum akhir tahun ini, Datuk. Dan juga syarikat itu masih lagi menunggu kelulusan. Adakah kemungkinan untuk Malaysia mempertimbang penggunaan vaksin ini juga sekiranya ia diluluskan? Ya, apa yang kita dapat daripada berita kerajaan bahawa pertama kita dah sign up dengan Pfizer, kemudian kita punya option lain, dan saya rasakan baguslah kerajaan kita mempunyai beberapa option, dan saya rasa kemungkinan besar kita boleh mendapatkan stok ataupun dos tambahan daripada syarikat Moderna atau yang lain sebagai suplemen kepada apa yang kita dapat daripada Pfizer. Ya.
Datuk, secara pentingnya untuk kita memahami bahawa vaksin ini mungkin akan melihat kepada satu sinar yang agak besar kepada dunia khususnya, terutamanya melibatkan keselamatan kesihatan oleh penduduk-penduduk dunia. Dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita melihat keadaan ekonomi yang mungkin akan pulih pula selepas ini. Tetapi bagaimana Datuk boleh katakan dan juga pandangan Datuk sekiranya vaksin ini terbukti berkesan dan juga berjaya untuk melihat kepada kestabilan dunia Malaysia khususnya selepas ini? Ya, pertama kita lihat bahawa kerajaan United Kingdom ni mengambil satu risiko yang besar. Sekiranya tidak berjaya, kalau tidak berjaya maka kepercayaan masyarakat dunia kepada vaksin ni menurun. Jadi ini menyebabkan satu isu yang besar kepada penduduk dunia kemudian nanti. Jadi risiko yang tinggi. Kedua, sekiranya UK berjaya melaksanakan vaksinasi ini secara massal, jadi ini memanglah satu orang katakan akan membantu membuka, merancangkan ekonomi bukan sahaja di negara kita tapi di seluruh dunia. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mesti masih mengamalkan norma-norma baru, SOP supaya kita mengambil masa mungkin 1, 2, 3 tahun untuk kita dapat stablekan keadaan kita ni walaupun kita mempunyai vaksin nanti. Dan juga Datuk, dua vaksin berkenaan yang dibuktikan sebelum ini mempunyai tahap 90% keberkesanannya. Tetapi saya percaya penyelidik-penyelidik yang ada di serata dunia masih lagi menjalankan penyelidikan baharu untuk menghasilkan vaksin berkaitan dengan COVID-19. Tetapi Datuk, bagaimana untuk kita memahami adakah tempoh ini kita jangka ia lebih awal berlaku, sebab sebelum ini mungkin nak menghasilkan vaksin mengambil 2, 3 ataupun 4 tahun paling cepat dan sebagainya. Bagaimana pandangan Datuk berhubung dengan mungkin keberkesanan dan juga penemuan vaksin berkenaan? Betul. Dalam isu vaksin dia ada tiga perkara yang begitu penting. Pertama, keberkesanan dia, sama ada vaksin itu dapat protect orang yang divaksinasi. Yang kedua ialah keselamatan vaksin itu supaya dia tidak mendatangkan kesakitan sampingan. Dan yang ketiga adalah berapa lama protection ataupun immunity yang dihasilkan oleh vaksin tersebut. Jadi pada masa ini data yang dikongsikan menunjukkan bahawa keberkesanan hampir 90 hingga 90%. Kesan sampingan adalah kurang tapi kita belum tahu lagi pada jangka masa panjang. Yang ketiga ialah dia punya immunity itu berapa lama belum dapat dipastikan secara tepat. Jadi ini yang penyelidik-penyelidik ataupun ramai orang yang merasakan perlu ditunggu atau dikaji lebih banyak kerana betul kebanyakan vaksin mengambil masa 2, 4, 6, 10 tahun, manakala vaksin COVID-19 ni mengambil masa lebih kurang 10 bulan dan mereka adalah beberapa jangka pendek yang mereka lakukan. Jadi bagi kita lah kerana ini satu risiko yang besar pada dunia, jadi memang patut kita berhati-hati dan mengkaji lihat pertama dari segi kesan sampingan dan berapa lama tahannya imuniti tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar atas penjelasan itu tadi, dan pastinya kita mengharapkan keberkesanan vaksin ini yang akan diuji di United Kingdom pastinya akan membuahkan hasil dan juga manfaatnya akan dapat dirasai di seluruh dunia dan terutamanya untuk kita rakyat Malaysia.